Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam siri kedua perkongsian kecemerlangan SPM skor A perniagaan. Baik, dalam siri 1 kita telah pun membincangkan tentang tajuk-tajuk dalam mata pelajaran perniagaan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kita juga telah membincangkan tentang format kertas soalan dan juga kata tugas. Dalam siri 2 ini, cikgu akan kongsikan cara-cara merangka dan menulis jawapan sesuai dengan peruntukan masa yang diberikan. Baik, sebelum memulakan perkongsian contoh soalan peperiksaan, suka cikgu untuk memberi panduan bagaimana calon-calon boleh membahagikan masa untuk menjawab soalan. Jadi di sini cikgu akan fokuskan kepada soalan kertas 2. Baik, jika dilihat pada format peperiksaan kertas 2, dia merupakan soalan esei yang memperuntukkan selama 2 jam 15 minit. Jadi untuk bahagian A, arahan soalannya calon dikendaki menjawab 5 daripada 6 soalan. Satu soalan diperuntukkan sebanyak 10 markah, maka untuk 5 soalan 50 markah. Jadi cadangan masa untuk bahagian A adalah selama 65 minit. Ataupun jika dipecahkan kepada satu soalan selama 13 minit. Untuk bahagian B, calon dikendaki menjawab 2 daripada 3 soalan. Setiap soalan 15 markah yang membawa kepada jumlah 30 markah dan peruntukan masa yang dicadangkan adalah selama 40 minit. Jadi setiap soalan selama 20 minit. Manakala untuk bahagian C, mana calon perlu menjawab satu soalan wajib iaitu kajian kes, satu soalan sebanyak 20 markah. Okay, jadi peruntukan masa lebih sedikit kerana kajian kes ini agak panjang, maka calon dicadangkan untuk memperuntukkan selama 30 minit untuk satu soalan. Jadi pengurusan masa ini sangat penting ya anak-anak supaya calon mempunyai masa yang cukup untuk menjawab ketiga-tiga bahagian. Baik, pada setiap soalan, calon akan diberikan stimulus atau bahan rangsangan dalam bentuk gambar, rajah, jadual, penyataan, dialog dan seumpamanya. Jadi calon perlu betul-betul memahami kehendak soalan berdasarkan stimulus yang diberi. Jadi pastikan awal ayat ataupun idea soalan atau isu soalan. Okay, contohnya untuk 1A, pecahan 1A, 1B dan 1C, mesti ayat dimulai, cikgu suka guna perkataan kepala soalan ataupun kepala ayat ataupun kehendak soalan. Okey. Contoh. Okey, contoh kepala ayat ataupun isu yang boleh digunakan, petikan yang boleh diambil ialah dengan menggunakan nama orang, nama syarikat, nama tempat, nama produk ataupun nama perkhidmatan yang dinyatakan dalam stimulus tadi. Okey, dan ini perlu wajib, okey, wajib kenapa? Untuk mengelakkan calon-calon dikenakan penalti. Okey, sebagaimana yang cikgu telah sebut dalam siri yang pertama, penalti ini akan dikenakan untuk setiap pecahan soalan, bukan setiap soalan. Okey, bermakna jika soalan itu contohnya soalan 3A, 3B dan 3C, okey, ketiga-tiga pecahan soalan ini boleh dikenakan penalti sekiranya calon tidak mengambil isu ataupun stimulus yang diberi dalam soalan. Baik, calon boleh menulis jawapan untuk kertas 2 ini dalam bentuk esei ataupun karangan ataupun perenggan. Tapi calon juga diberi kebebasan untuk menulis dalam bentuk poin, tetapi poin itu mestilah poin yang bermakna dan difahami. Okay? Dan jawapan juga boleh ditulis dalam bentuk jadual, rajah, lakaran maupun carta.
Baik, seterusnya cikgu akan kongsikan contoh-contoh soalan dan juga cadangan cara untuk menjawab yang boleh dilakukan oleh calon bagi soalan perniagaan kertas 2. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, 1A, terangkan. Okey, cikgu akan fokuskan soalan ini mengikut kata tugas ya. Terangkan kaedah perniagaan yang digunakan oleh organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, kata tugasnya terangkan dan peruntukan markah untuk pecahan soalan A ini adalah 4 markah. Okey. Dan soalan B, 1B, perbualan berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan. Okey, jadi perbualan ini adalah di antara 3 orang pengurus. CA, cikgu panggil CA yang berdiri itu, saya boleh mengurus semua perkara berkaitan pemasaran. Okey, manakala yang di tengah, kalau macam tu, kita boleh mendaftar perniagaan mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Saya akan tumpu kepada urusan pengeluaran. Manakala si C mengenai masalah ICT, saya boleh selesaikan. Soalannya, apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? 1 markah. Okey, apakah kata tugasnya? Markahnya 1 markah. 1B2, jelaskan kelebihan pemilikan perniagaan di 1B 15 markah. Baik. Biasakan membaca soalan, keseluruhan soalan bagi, contohnya kalau soalan 1, baca soalan daripada 1A hinggalah kepada titik yang terakhir untuk soalan tersebut. Baik, kita tengok. Okey, untuk 1A tadi, okey, soalan bertanya tentang kaedah perniagaan dan terangkan. Okey, jadi bila terangkan, seperti yang cikgu terangkan dalam siri 1, untuk kata tugas terangkan, calon perlu memberi fakta dan juga huraian. Okey, jadi apabila peruntukan markah hanya 4 markah, okey, maka calon dikehendaki memberi 2 fakta beserta dengan huraian. Okey, jadi dalam soalan tadi dengan jelasnya calon diminta menerangkan tentang organisasi bukan bermotifkan untung, dan cikgu highlight di sini OBBU, okey, organisasi bukan bermotifkan untung. Jadi kita tahu ada 3 kaedah perniagaan yang digunakan oleh OBBU. Okey. Di situ cikgu senaraikan, ketiga-tiga kaedah. Okey, contohnya yang pertama, secara percuma. Okey, peruntukan untuk fakta 1 markah. Manakala huraiannya, barang atau perkhidmatan disediakan tanpa bayaran. Okey, ataupun disediakan secara percuma, 1 markah. Okey, jadi untuk melengkapkan 4 markah tadi, calon dikehendaki memberi 1 lagi fakta beserta dengan huraian. Contoh kita ambil yang kedua, kaedah yang kedua adalah jualan pada harga kos. Okey, jualan pada harga kos ini adalah harga mencukupi untuk menanggung kos ataupun tiada sebarang untung. Okey, juga untuk huraian ini 1 markah. Okey, dan di sini cikgu senaraikan juga untuk kaedah yang ketiga, iaitu jualan pada harga bawah kos. Okey, 1 markah dan huraiannya harga yang lebih rendah dari kos sebenar. Dan kadang-kadang calon biasa dengan perkataan subsidi, okey, kata konsep subsidi boleh gunakan juga mendapat subsidi. Okey, jualan ni dijual pada harga di bawah kos disebabkan mendapat subsidi daripada kerajaan. Jadi markah untuk huraian ini adalah 1 markah. Jadi calon boleh memilih mana-mana 2 fakta beserta dengan huraian untuk mendapat 4 markah bagi kata tugas terangkan tadi. Baik, untuk soalan B, perbualan dengan 3 orang pengurus tadi, soalannya, apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? Baik, apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? Apa agaknya jawapan untuk B1 ini? Baik, mungkin ada yang memberi jawapan syarikat.
mungkin ada juga yang memberi jawapan perkongsian. Okey, jadi bagaimana untuk kita menentukan sama ada dia perkongsian ataupun syarikat, bergantung kepada, sebab tu stimulus ini penting untuk calon-calon fahami. Apa yang menentukan pemilikan perniagaan ini adalah perkongsian ialah daripada akta yang diberikan dalam perbualan tadi. Okay, jadi akta yang disebut di sini ialah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Jadi ini adalah kata kunci yang menentukan bahawa jenis pemilikan perniagaan ini adalah perkongsian. Okey, kerana yang mengguna pakai Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ini hanyalah untuk jenis milikan perniagaan tunggal dan juga perkongsian, bukannya syarikat. Baik, untuk soalan B2, jelaskan kelebihan. So, bila kata tugasnya jelaskan 5 markah, maka calon dikendaki memberikan huraian. Jadi, dilihat pada peruntukan 5, maka perlu ada 5 huraian. Baik, sebab itu untuk pecahan yang pertama, jawapan untuk pecahan yang pertama itu mesti betul dahulu. Jadi, sebelum menulis jawapan, pastikan keputusan yang dipilih untuk jawapan pecahan yang pertama perlu betul, kerana jika salah di pecahan B1 akan ada kemungkinan calon-calon juga akan tersasar untuk pecahan B2. Okey, jadi kita lihat pada apa kelebihan pemilikan perniagaan di 1B1, okey, iaitu perkongsian tadi. Okey, jadi kata tugas jelaskan tadi, maka calon-calon perlu memberi 5 huraian melihat kepada peruntukan markah 5. Okey, jadi contohnya modal lebih besar, okey, sebab dia perkongsian berbanding dengan milikan tunggal. Mudah ditubuhkan atau tidak banyak peraturan, kerana dari segi penubuhan dia masih lagi seperti juga milikan tunggal. Okey, cuma dari segi pengisian rakan-rakan kongsi je bertambah sedikit berbanding dengan milikan tunggal. Kemudian risiko atau kerugian disebarkan, okay, berbanding dengan sekiranya kita menjadi seorang pemilik saja dalam milikan tunggal. Okey, dapat berkongsi kepakaran, pengalaman, kemahiran. Okey, bila ada slash bermakna mana-mana satu yang calon tulis itu. Kalau calon sekadar menulis berkongsi kepakaran pun sudah cukup untuk memberi 1 markah atau berkongsi pengalaman. Okey, seterusnya tugas rakan kongsi boleh diambil alih oleh rakan kongsi yang lain. Cukai yang rendah atau cukai pendapatan individu, kerana semua rakan kongsi ini membayar cukai pendapatan perseorangan berbanding dengan cukai syarikat. Boleh membentuk satu ikatan perjanjian. Okay, biasanya bila perkongsian ni dia akan ada satu ikatan perjanjian dan dia berkait dengan elak yang ke-8, iaitu elaknya berlaku perselisihan atau pertengkaran ataupun salah faham. Sebab kita tahu bila dia lebih daripada seorang ni, memang kalau kita adik-beradik pun boleh bergaduh sama adik-beradik, ini kan pula dalam perkongsian yang mempunyai ramai rakan kongsi. Jadi untuk mengelakkan berlaku perselisihan dan pertengkaran ini, maka pemilikan jenis perkongsian ini boleh mengadakan satu ikatan perjanjian perkongsian. Okey, kita teruskan dengan contoh soalan yang kedua. Jadual berikut berkaitan dengan saiz perniagaan berasaskan penghilangan bagi 2 buah perniagaan. Okey, dan jadual ini ada 3 kolom yang menerangkan tentang faktor untuk perniagaan S dan juga perniagaan T. Baik, untuk stimulus berbentuk jadual ini, calon perlu meneliti setiap item atau butiran yang diberikan di dalam jadual. Baik, untuk perniagaan S, berdasarkan 2 faktor, iaitu jumlah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Perniagaan S untuk jumlah jualan tahunannya adalah dari RM300,000 hingga kurang daripada RM15 juta.
Okey, manakala bilangan pekerja tetapnya adalah dari 5 hingga kurang dari 75 orang. Manakala untuk perniagaan T, jumlah jualan tahunannya adalah melebihi RM50 juta. Okay, manakala untuk bilangan pekerja tetapnya melebihi 200 orang. Jadi ini adalah maklumat atau stimulus yang diberi dalam bentuk jadual. Jadi berdasarkan maklumat yang diberi, tentukan saiz perniagaan S dan T. Tentukan saiz perniagaan S dan T. Jadi kata tugas tentukan, maknanya akan memberi satu markah bagi setiap keputusan yang dibuat. Jadi satu markah untuk perniagaan S dan satu markah untuk perniagaan T. Manakala untuk untuk A2, jelaskan kelebihan saiz perniagaan S berbanding dengan saiz perniagaan T. Sebagaimana soalan satu tadi, untuk pecahan yang pertama mesti betul dahulu. Sekiranya salah di bahagian A1, ada kemungkinan akan memberi kesan untuk 4 markah di A2. Jom kita tengok jawapan. Baik, betul ke tekaan anak-anak? Berdasarkan saiz yang diberi dalam soalan tadi, saiz perniagaan S adalah saiz kecil. Saiz kecil, satu markah, dan saiz perniagaan untuk T adalah saiz besar. Juga satu markah. Jadi bagaimana untuk menentukan saiz ini? Calon-calon perlu tahu bahawa ia ditentukan berdasarkan dua faktor, iaitu jumlah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Cuma dia diklasifikasikan dulu kepada penghilangan dan perkhidmatan. Sekiranya calon tengok di sini, penghilangan pekerjanya lebih ramai. Pekerja tetap, kena ingat pekerja tetap, maknanya dia tak ambil kira kalau pekerja kontrak, part time, dia hanya akan mengambil kira pekerja tetap. Jadi 5 hingga 75 orang di sektor penghilangan, berbanding dengan dalam saiz yang sama, iaitu saiz kecil, bilangan pekerja tetapnya 5 hingga kurang daripada 30 orang. Jadi kita nampak di sini bahawa pekerja-pekerja dalam sektor penghilangan lebih besar daripada sektor perkhidmatan. Begitu juga dengan jumlah jualan tahunan. Jadi daripada jadual tadi kita dapat lihat bahawa S tadi berada dalam kategori perniagaan yang bersaiz kecil. Jadual ini sebenarnya bukan calon perlu tulis masa jawab peperiksaan, cuma cikgu nak tunjukkan jadual ini. Yang ni cikgu ambil daripada buku teks, dan anak-anak juga boleh rujuk kepada buku teks tingkatan 4. Baik, dan sekali lagi cikgu ingatkan, untuk menentukan saiz perniagaan ini tidak ada cara lain melainkan perlu mengingat angka-angka bagi setiap kategori kecil, sederhana dan besar. Jika tidak mengingat angka, maka calon-calon tidak dapat nak menjawab, tidak dapat nak menentukan saiz perniagaan ini. Jadi bila kita sudah dapat tentukan perniagaan S tadi bersaiz apa, maka barulah kita boleh menjawab untuk pecahan yang kedua. Jadi tadi kita sudah tahu bahawa perniagaan S ini adalah perniagaan yang bersaiz kecil. Maka apa kelebihan perniagaan S berbanding dengan perniagaan T? Baik, kenapa cikgu highlight warna merah di sini? Tadi cikgu berulang kali sebut, setiap kali nak menulis kertas 2, perlu dimulakan dulu dengan kepala ayat ataupun kehendak soalan. Kelebihan perniagaan S berbanding dengan perniagaan T. Bermakna calon-calon menjawab soalan merujuk kepada stimulus yang diberi untuk mengelakkan penalti. Baik.
cikgu sebutkan beberapa contoh cara bagaimana untuk calon menjawab soalan kelebihan ini. Okey. Kita tengok yang pertama, cost overhead yang rendah. Okey, perniagaan yang besar kecil ni cost overhead yang rendah. Contohnya membayar dari segi bayar bil utility. Okey, bil air, bil elektrik lah. Jadi kos operasi, okey, huraian kepada kos overhead yang rendah tadi, kos operasi ataupun kos pengurusan yang rendah. Okey, satu markah dan perniagaan S tadi dengan kos overhead yang rendah tadi mampu menawarkan harga yang mampu bersaing, satu markah. Bagi perniagaan kecil, lebih cepat menyelesaikan masalah atau rungutan pelanggan. Okey, sebab maknanya dapat mengambil tindakan segera sebab di sini kurangnya birokrasi. Okey, peraturan atau borang aduan tu lebih mudah berbanding dengan yang perniagaan yang bersaiz besar yang perlu kepada pelbagai lapisan pengurusan untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan. Okey, dan seterusnya fleksibel. Okey, fleksibel maksudnya mudah untuk ubah strategi perniagaan. Okey, boleh membuat keputusan dengan mudah, pemilik terlibat secara langsung dalam pengurusan. Okey, dan ada tambahan untuk huraian seterusnya, kos upah yang rendah. Okey, tidak mendaftar dengan kesatuan sekerja, pekerja sambilan. Okey, sebab kita lihat kepada pekerja tetap tadi, dan membayar gaji yang minimum saja. Jadi disebabkan soalan tadi jelaskan, maka calon boleh memilih mana-mana huraian untuk mendapatkan 4 markah. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Maklumat berikut berkaitan dengan perniagaan Encik Safwan. Encik Safwan ingin menubuhkan syarikat yang menawarkan perniagaan, menjual perabot dan peralatan pejabat. Beliau akan mendaftarkan perniagaannya di Suruhanjaya. Maaf ya, ada kesilapan tu. Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Beliau bercadang menubuhkan syarikat sendirian berhad. Okey, beliau bercadang menubuhkan, maknanya Encik Safwan bercadang menubuhkan syarikat sendirian berhad, namun rakannya Encik Zaki lebih berminat menubuhkan syarikat awam berhad. Baik, A, jelaskan. Sekali lagi, jelaskan faedah Encik Safwan mendaftarkan perniagaan sebagaimana di atas. Okey, 6 markah. B, bandingkan milikan perniagaan yang dicadangkan oleh Encik Safwan dan Encik Zaki. 9 markah. Okey, jika dilihat di sini, peruntukan 15 markah ini dan nombor soalan 7 bermakna soalan ini berada di bahagian B kertas 2. Baik, jelaskan faedah Encik Safwan mendaftarkan perniagaan. Okey, sebab dia ada sebut dalam petikan tadi, dalam pernyataan dia ada sebut mendaftarkan perniagaan di SSM. Okey, itu yang disebut dalam petikan. Dan yang kedua, Encik Safwan mahu menubuhkan syarikat sendirian berhad, manakala Encik Zaki ingin menubuhkan syarikat awam berhad. Baik, jom kita tengok cadangan bagaimana untuk menjawab soalan 7A tadi. Baik, apa faedahnya Encik Safwan mendaftar? Okey, disebut tadi tentang SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So, apa faedah yang diperolehi? Markahnya 6, maka calon perlu memberi huraian sebanyak sekurang-kurangnya 6. Sebenarnya maksimanya 6, tapi selalu cikgu galakkan anak-anak cikgu, anak-anak murid cikgu untuk menjawab. Sekiranya kurang yakin dengan jawapan 6 tadi dan ada lagi jawapan-jawapan yang dirasakan betul, calon boleh menulis, tapi jangan terlampau banyak sebab ingat balik kepada cadangan peruntukan masa tadi. Baik, yang pertama, untuk mendapat entiti yang sah di sisi undang-undang. Ini perlunya untuk mendaftar di SSM. Dengan adanya entiti yang sah di sisi undang tadi, maka perniagaan Encik Safwan tadi layak untuk mengikat kontrak perjanjian dengan bank ataupun agensi-agensi kerajaan yang lain. Baik, sebelum cikgu lupa, okey, jangan lupa untuk menulis
kepala. Mulakan jawapan anda tadi dengan kepala ayat atau kehendak soalan. Faedah Encik Safwan yang cikgu highlight dengan warna merah. Okey, ini untuk mengelakkan sekiranya calon terlupa untuk menulis atau mengambil nama syarikat ataupun apa sahaja yang disebut dalam stimulus tadi, untuk mengelakkan dikenakan penalti. Mana ini jalan selamat, sekiranya sudah ada ayat ini sebelum menulis jawapan, maka calon-calon akan selamat dari dikenakan penalti. Baik, seterusnya. Membantu waris menuntut hak harta atau wang daripada perniagaan yang didaftarkan tadi. Okey, jadi dan perniagaan ini juga yang mendaftar di SSM layak untuk mendapat kemudahan perlindungan insurans oleh kerajaan kepada golongan penjaja atau peniaga kecil, layak mendapat pinjaman. Okey, boleh sebut agensinya sebagai contoh untuk mendapat 2 markah di situ. Okey, agensi kerajaan, bank rakyat, tekun atau apa sahaja agensi yang dapat memberi pembiayaan kepada peniaga tadi. Dan kemudahan untuk menjalankan perniagaan. Okey, contoh untuk dapat lesen premis, permit, memudahkan kerajaan atau pihak berkuasa mendapat maklumat terkini atau tepat tentang perniagaan. Tambah-tambah sekarang ini mendaftar perniagaan pun boleh dilakukan secara dalam talian. Jadi lebih senang untuk pihak kerajaan atau pihak berkuasa mengesan maklumat terkini tentang peniaga. Okey, juga untuk menyediakan dasar kemudahan ataupun untuk meningkatkan taraf perniagaan ataupun kehidupan peniaga. Untuk mendapatkan kemudahan menghadiri seminar ataupun latihan bagi meningkatkan lagi kemahiran dalam menjalankan perniagaan secara lebih sistematik dan teratur. Jadi kalau calon-calon dapat lihat di sini, huraian kepada yang contoh yang ke-6 ini, huraian kepada yang di atasnya itu juga jika dibuat dalam satu ayat pun boleh memberi 2 markah kepada calon. Jadi daripada jawapan yang dicadangkan ini, calon boleh memilih mana-mana 6 untuk mendapat 6 markah. Dan cikgu suka galakkan anak murid cikgu untuk menghafal. Cikgu boleh sebut kalau perniagaan lebih selain daripada faham, juga perlu menghafal. Tak boleh ingat semua, boleh ingat 5. Cikgu rasa memadai untuk setiap subtopik. Tetapi untuk skor A+, kena usaha lebih lagi untuk menghafal lebih banyak lagi lah. Baik. Tadi disebut tentang Encik Safwan ingin menubuhkan syarikat Sdn Bhd dan juga sahabatnya ingin menubuhkan syarikat Awam Berhad. Jadi soalan minta bandingkan. Okey, cikgu ada sebut pada siri yang pertama tentang kata tugas perbandingan, iaitu calon dikendaki menerangkan kedua-duanya, iaitu satu persamaan dan yang kedua perbezaan. Okey. Markahnya adalah 9 markah. Jadi untuk perbezaan biasanya markahnya genap. Okey, jadi calon-calon boleh jangka bahawa bila 9 markah kita anggakan lebih kurang 3 perbezaan yang perlu calon kemukakan. Baik, kita pergi kepada persamaan dulu. Kita lihat pada persamaan dulu. Yang pertama, kedua-duanya sama ada dia syarikat Sdn Bhd atau syarikat Awam Berhad didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, SSM. Ini persamaannya yang pertama, 1 markah. Dan yang kedua, kedua-duanya tertakluk di bawah Akta Syarikat. Okey, jika boleh kita gunakan yang terbaru iaitu Akta Syarikat tahun 2016. Okey, 1 markah. Okey, dan yang ketiga, tanggungjawab pengurusan perniagaan adalah di bawah ahli lembaga pengarah. Yang keempat, liability terhad, 1 markah. Ahli minima seorang. Okey, untuk akta syarikat yang terbaru, ahli minima seorang. Membayar cukai syarikat 1 markah. Jadi, mana-mana 3 boleh memberi 3 markah. Maksima 3 markah. Baik, untuk perbezaan, cikgu cadangkan calon menjawab dalam bentuk jadual. Okey, jadual. Jadi, yang penting bila
buat jadual, pastikan label tu kena ada. Okey, jangan menganggap bahawa pemeriksa atau cikgu akan faham jadual belah kiri untuk apa, jadual belah kanan tu untuk apa. Okey, anda sendiri yang perlu menulis label pada kedua-dua belah jadual ini. Okey, contoh untuk soalan ini syarikat sendirian berhad dan juga syarikat awam berhad. Dan isu mesti dibezakan sebelah menyebelah. Okey, contoh dari segi keahlian untuk syarikat sendirian berhad tidak melebihi 50 orang. Okey, manakala untuk syarikat awam berhad tiada had maksimum. Dan satu perbezaan yang dibuat, calon akan memperoleh 2 markah. Okey, yang keduanya, saham syarikat tidak boleh diurus niaga di Bursa Malaysia. Manakala untuk syarikat awam berhad, sahamnya boleh diurus niaga di Bursa Malaysia. Okey, yang ketiga, pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli lembaga pengarah. Manakala untuk syarikat awam berhad, bebas untuk melakukan pindah milik, okey, dengan menjual saham tadi. Dan seterusnya, laporan keuangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Okey. Tapi untuk syarikat awam berhad, laporan keuangan tahunan ini perlu diumumkan kepada orang awam. Okey, sebab ada di antara pemegang share ini adalah terdiri daripada orang awam. Jadi, pemegang-pemegang share ini tadi, dia perlu tahu sama ada keuangan pada satu-satu tahun itu berada dalam keuntungan ataupun sebaliknya lah. Jadi laporan keuangan ini perlu diumumkan. Jadi markah untuk perbezaan ini 3 perbezaan 6 markah. Okey, jadi maksima untuk soalan yang ketujuh ini tadi adalah 9 markah jika ditambah dengan persamaan 3 markah. Baik, perlu diingat sekiranya soalan perbandingan, bandingkan, sekiranya calon hanya menjawab perbezaan sahaja, maka maksima yang markah yang diperolehi hanyalah 6 markah. Maka markah untuk perbezaan tidak akan diberi. Sebab itu kata tugasnya tadi adalah bandingkan. Jadi kena perhatikan betul-betul kata tugas. Baik. Kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Situasi di bawah merupakan faktor-faktor sedia ada dan merupakan penyumbang kepada usahawan untuk memulakan perniagaan. Puan Sofia memulakan perniagaan dengan menyewa sebuah premis untuk mengambil tempahan menjahit pakaian. Setahun kemudian, beliau mempelbagaikan produk dengan menjual pakaian siap di premis tersebut. Puan Sofia telah membeli sebuah premis baru dan mendaftarkan perniagaan dengan nama Sofia Boutique Enterprise. Sofia Boutique berjaya menarik minat ramai pelanggan kerana menjual pelbagai jenis fashion pakaian rekaan terkini dengan menggunakan jenama Sofia Collection. Puan Sofia sentiasa menjaga kualiti produknya dengan menggunakan kain yang diimport dari pelbagai negara. Beliau juga membuat pelbagai jenis promosi dengan kaedah terkini untuk meluaskan pasarannya. Baik, soalan yang pertama, terangkan. Okey, terangkan ciri kepribadian usahawan yang dimiliki oleh Puan Sofia. 6 markah. B. Bagaimana strategi campuran pemasaran yang diguna oleh Puan Sofia membantu menjana keuntungan perniagaannya? 9 markah. Jadi 9 campur 6, 15 markah. Maka soalan 9 ini juga berada di bahagian B. Okey, mana calon boleh memilih sama ada untuk menjawab soalan 7, 8 ataupun 9. Baik, kita lihat pada cadangan jawapan. Okey, 9A. Kita tengok tadi, terangkan. Okey, maka terangkan, calon perlu pemberi fakta dan huraian. Okey, fakta dan huraian, dan untuk selamat ataupun jika digantikan huraian, calon juga boleh memberikan contoh. Okey. Untuk ciri kepribadian usahawan, jika dilihat pada tajuk yang dipelajari, okay, dalam tingkatan 5 topik ini, ada 13
Kalau pelajar-pelajar masih ingat, ada 13 ciri kepribadian usahawan. Tapi untuk nulis jawapan yang ada petikan, maka calon-calon perlu menulis ciri ataupun memilih ciri kepribadian yang bersesuaian dengan cerita yang diberi. Untuk kes ini kita boleh memilih, contohnya di sini disenaraikan 4 ciri kepribadian usahawan yang ada pada Puan Sofia, dan kemudian calon bolehlah memberi huraian kepada ciri yang diberikan dan ambil contoh yang ada dalam cerita yang diberi tadi. Contoh kita ambil yang pertama, Puan Sofia. Sekali lagi jangan lupa menulis kepala ayatnya, ataupun kehendak soalannya ciri kepribadian usahawan. Bila ada saja nama Puan Sofia, anda akan selamat dari dikenakan penalti, walaupun di dalam jawapan anda tidak menyebut sekali pun nama Puan Sofia. Baik, kreatif atau inovatif. Mempunyai kebolehan untuk membuat perubahan. Untuk inovatif atau daya kreativiti yang tinggi. 1 markah dan huraiannya juga 1 markah. Dan calon boleh ambil contoh yang ada dalam petikan tadi. Contohnya Puan Sofia ni, dia mempunyai kemahiran menjahit. Ni kreatif dia ni. Menerima tempahan. Orang kreatif boleh menjahit. Ataupun contoh-contoh yang sesuai yang ada yang boleh membuktikan bahawa Puan Sofia ini seorang yang kreatif. 1 markah. Yang kedua, yakin diri, optimistik. Yakin dengan kebolehan diri dia, bersungguh-sungguh, berkeupayaan dalam menjalankan pekerjaannya. Contoh, Puan Sofia berjaya meningkatkan jualan. Yang ketiga, bijak atau pandai mengambil peluang. Mempunyai keinginan untuk mencapai matlamat dengan menganalisis persekitaran perniagaan semasa. Mengenal pasti peluang yang wujud dengan cepat atau memastikan masa yang tepat untuk bertindak. Ini huraian untuk bijak mengambil peluang tadi. Jadi apa contoh yang diberi dalam cerita tadi? Puan Sofia ini menerima tempahan menjahit pakaian dan menjual pakaian siap atau perniagaan yang berasaskan barang dan perkhidmatan. Dia juga menjahit pakaian siap. Dia juga menjahit pakaian dan dia juga menjual. Puan Sofia juga menjual pakaian siap. Begitulah dengan ciri yang seterusnya. Mesti ada fakta, huraian dan ambil contoh dari petikan. So di sini 6 markah. Jadi calon boleh memberikan 3 ciri kepribadian berserta dengan huraian. Baik, soalan yang pecahan B, strategi. Baik, strategi. Bagaimana strategi campuran pemasaran yang digunakan oleh Puan Sofia membantu menjana keuntungan? Markah yang diperuntukkan adalah 9 markah. Dan cikgu kira semua sudah maklum bahawa untuk campuran pemasaran ni kita tahu yang anak belajar, kita ada 4P dalam campuran pemasaran. 4 elemen dalam campuran pemasaran. Produk, promotion, product, promotion, place and price. Tapi untuk soalan ini kita perlu melihat kepada cerita atau petikan yang diberi. Untuk menjawab soalan ini kita perlu lihat kepada petikan yang diberi, apa yang diceritakan dalam kes ini. Baik, jadi untuk kes Puan Sofia ini ditekankan ceritanya banyak menceritakan tentang 2P, iaitu produk dan juga promosi. Bila calon menyatakan produk 1 markah dan juga promosi 1 markah. Memandangkan markahnya adalah 9, maka calon perlu menghuraikan lebih kurang dalam 4 bagi setiap campuran pemasaran. Contohnya kita lihat dulu pada P yang pertama, campuran pemasaran yang pertama, iaitu produk. Barang dan perkhidmatan atau pakaian yang ditawarkan kepada pelanggan atau tempahan menjahit pakaian. Jadi produk yang diceritakan dalam ini ialah berkenaan dengan pakaian yang ditawarkan kepada pelanggan.
bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Kekuatan produk fizikal beliau bercirikan bentuk, warna atau rekaan fashion yang memenuhi cita rasa pelanggan. Produk perkhidmatan memberi keselesaan. Puan Sofia amat mementingkan kualiti atau reka bentuk produknya ada jenama, iaitu Sofia Collection. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, huraian ini menceritakan tentang produk yang dijual oleh Puan Sofia. Baik, manakala strategi campuran pemasaran yang kedua adalah promosi. Okey, dalam tu ada diceritakan beri maksud promosi itu iaitu untuk memperkenal, memujuk pengguna untuk membeli atau menggunakan produk, tujuannya untuk mengekalkan atau menaikkan imej produk. Okey, bila kita sentuh tentang promosi, biasa kita akan ceritakan apa dia kaedah promosi. Okey, kita sebutkan kaedahnya. Periklanan, promosi jualan, publicity, jualan langsung. Tak semestinya nak kena sebut keempat-empat. Okey, kalau calon tengok ada slash kat situ, bermakna mana-mana satu contoh kaedah promosi yang diberi, calon akan dapat satu markah. Okey, boleh juga disebut media periklanan yang digunakan. Okey, maknanya ambil daripada jawapan tadi, beri pula contoh media, contoh periklanan, apa medianya. Okey, media sosial, cetak, elektronik, radio, TV ataupun contoh lain yang bersesuaian. Okey, untuk promosi jualan, okey, bagi contoh promosi jualan, diskaun, cabutan bertuah, kupon atau contoh-contoh lain yang berkaitan. Publicity adalah hebahan oleh pihak media, okey, huraian untuk publicity tadi, dan jualan langsung adalah interaksi antara penjual dan bakal pelanggan. Baik, ini adalah huraian untuk jualan langsung. Okay. Jadi maknanya daripada jawapan yang ketiga untuk promosi tadi boleh dikembangkan untuk mendapat markah yang lebih banyak. Okay. Okey. Di sini cikgu nak tunjukkan satu contoh untuk soalan yang terakhir dalam kertas peperiksaan, iaitu soalan ke-10. Soalan bahagian C yang cikgu sebut wajib dijawab. Okey, yang di sini tidak ada pilihan, dan peruntukan markah untuk soalan C ini adalah sebanyak 20 markah. Baik, kita lihat sepintas dulu. Kes untuk bahagian C ini lebih panjang. Okey, kadang-kadang satu muka surat, okey, berbanding dengan kes di bahagian B. Okay, kalau bahagian B 15 markah tadi, kita ada satu kes ringkas, okay, dan pecahan soalan mungkin A dan B. Tapi untuk bahagian C biasanya, okay, pecahan soalan akan A, B, kadang-kadang sehingga E. Okay, jadi ini terpulang. Okay, tidak ada panduan yang tepat untuk sama ada calon membaca kes dahulu ataupun soalan terlebih dahulu. Okay, tapi bagi cikgu cadangkan, okay, untuk calon membaca soalan terlebih dahulu. Okay, membaca soalannya terlebih dahulu. Contohnya bila calon pergi ke bahagian C, dapat soalan, dapat tengok petikan, baca soalan, okey, supaya, okey, contoh soalan ini ada pecahan A, B hingga E. Baca soalan untuk calon-calon mendapat gambaran apa yang akan calon ambil dari petikan ataupun kes yang akan dibaca nanti. Okey. Baik, kes ini Layer Enterprise LLE ditubuhkan 1 Januari 2015 oleh Encik Buhari dan beroperasi sebuah bangunan yang dibeli secara sewa beli di Johor Bahru. Beliau dibantu oleh 10 orang pekerja tetap yang tinggal di kawasan berhampiran premis perniagaannya. Perniagaan LLE menjual kek sejuk buku dengan menggunakan jenama Kek Twistelia KTL. KTL terdiri daripada kek pelbagai perisa. Okey. Selain membuat jualan di premis, dia juga menggunakan, Cik Buhari juga menggunakan Facebook, Instagram untuk mempromosikan produknya. Beliau juga bersedia menerima tempahan secara atas talian untuk majlis perkahwinan, cenderamata, hari jadi dan hantaran perkahwinan. Produk tersebut didatangkan dalam satu bentuk pembungkusan, okay, satu bentuk pembungkusan saja, dan diberi gambar, okay, itu bentuk pembungkusannya.
Okay, selepas 3 tahun beroperasi, Encik Azam, adiknya, menyertai perniagaan sebagai rakan kongsi. Namun, dia membuat keputusan untuk menyumbangkan modal sahaja. Menyumbangkan modal sahaja, dan mereka bersetuju menukar nama perniagaan kepada Lia Layer Bersaudara. Berikut menunjukkan graf target jualan dan jualan sebenar. Target dan juga jualan sebenar. Dan dapat kita lihat daripada graf ini, target jualan yang berwarna biru, tahun 2015 hingga 2018, dan RM dalam bentuk Pak CY ini adalah RM 0 hingga 450,000. Target jualan yang warna biru, yang jualan sebenar graf yang berwarna merah. Encik Buhari mengambil perhatian serius terhadap masalah yang dihadapi. Dengan tambahan modal yang diperolehi, beliau membuat kajian untuk menambah baik perniagaan LLB. Beliau mendapati bukan saja strategi pemasaran dan jualan perlu ditingkatkan, bahkan terdapat tindakan lain yang perlu dilakukan bagi memastikan target jualan pada tahun 2018 mencapai sasarannya. Baik, untuk soalan kajian kes ini, sekiranya calon agak sukar untuk memahami apabila membaca untuk kali pertama, baca berkali-kali sehingga calon betul-betul faham apa cerita di dalam kes tersebut. Sebab kadang-kadang calon ini dia trauma, dia tengok soalan tu panjang, kadang-kadang melebihi satu muka surat, dia rasa tak nak jawab kajian kes. Sedangkan bahagian C ini dalam soalan kajian kes ni, kadang-kadang dalam petikan tu sendiri ada petunjuknya, ada cluenya yang nak diberi daripada kes itu. Cuma calon perlu fikirkan apa lagi jawapan lain yang tidak ada disebut dalam kes. Baik. Tadi calon sudah pun baca soalan sebelum pada membaca kes, dan kita tengok sekali lagi. Terangkan klasifikasi perniagaan Lia Layer Enterprise 4 markah. B. Bersejukah anda dengan cara pembungkusan yang digunakan oleh LLE? Beri alasan anda 4 markah. Mengapa Encik Azam membuat keputusan sedemikian? 5 markah. Perhatikan kata tugasnya juga ya. Terangkan bersetujukah, mengapakah. Apakah? Bila apakah? Trend 2 markah. Jelaskan tindakan lain yang dimaksudkan oleh Encik Buhari bagi mencapai target jualan. 5 markah. Baik, kita tengok pecahan yang pertama. Klasifikasi perniagaan bersaiz kecil. Bersaiz kecil. Bagaimana kita nak menentukan saiz? Sebagaimana tadi kita tengok pada jualan tahunan. Ada disebut angka dalam petikan, boleh ambil angka dalam kes tadi. Ataupun daripada definisi jualan tahunan untuk saiz kecil itu sendiri. Maknanya calon ada pilihan sama ada memberi definisi sebenar ataupun mengambil angka yang ada dalam kes itu tadi. Kemudian bilangan pekerja tetapnya hanya 10 orang atau kurang dari 30 orang. Kemudian klasifikasi, sebagaimana yang calon tahu bahawa klasifikasi perniagaan ini terbahagi kepada saiz dan sektor. Jadi calon perlu menceritakan kedua-duanya, iaitu saiz sama ada saiz kecil, sederhana atau besar. Dan yang kedua, bila disentuh tentang klasifikasi, calon perlu menceritakan tentang sektor, iaitu sama ada sektor utama, kedua ataupun sektor ketiga. Baik, untuk soalan ini, kes ini, sektornya adalah sektor ketiga ataupun tertiar. Kenapa? Kerana dia membekalkan perkhidmatan ataupun perkhidmatan menjual kek. Sebab tu cikgu kata kena baca betul-betul kes, sama ada dia menjual ataupun dia menghasilkan sendiri. Sebab jika menghasilkan sendiri, sektornya akan berubah menjadi sektor kedua. Baik, jadi mana-mana 2 fakta atau 2 huraian markahnya 4 markah. Maknanya mesti ada fakta dan mesti ada huraian. Baik, untuk soalan B tadi ditanya, bersetujukah anda dengan cara pembungkusan? Kalau calon masih ingat tadi, ini adalah pembungkusan yang dibuat oleh Encik Buhari tadi. Dan soalan bertanya, adakah anda bersetuju? Apabila kata tugasnya bersetuju, maka calon boleh
membuat keputusan sama ada untuk bersetuju ataupun untuk tidak bersetuju. Okey. Cuma yang perlu diingat ialah apabila memilih untuk menjawab setuju, maka alasan yang diberikan mestilah menyokong keputusan setuju itu tadi. Contoh, jika calon memilih setuju, bila jawab setuju itu sudah memberi 1 markah. Baik. Kemudian berikan alasan kenapa anda bersetuju. Contoh dengan pembungkusan tadi dapat menjimatkan kos, 1 markah. Pelbagai saiz pembungkusan akan meningkatkan kos. Dari segi saiz. Cara pembungkusan menarik, berkualiti dan selamat. Bagi dia cara pembungkusan itu dah cukup menarik, berkualiti, selamat, 1 markah. Berwarna, 1 markah. Ada maklumat penting yang disediakan, sama ada tanda harga, tanda halal ataupun ilustrasi lain yang ada ataupun ada label, 1 markah. Boleh menikmati pelbagai perisa kek, membina imej baik, popular, mudah dikenali dengan pembungkusan itu tadi. Mana-mana 3 alasan bersetuju, calon akan dapat 3 markah. Setuju ni dia markah asing untuk 1 markah. Baik, sekiranya calon menjawab tidak setuju, maka alasan yang diberikan perlulah menjurus kepada jawapan tidak setuju. Pembungkusan ringkas, tidak menarik, tidak kreatif, kita nampak jawapan pun lebih kepada negatif. Penyataan yang negatif. Tidak berwarna-warni, satu bungkusan tidak sesuai untuk pelbagai perisa. Maksudnya kalau banyak perisa, dia cadang lebih baik buat banyak bungkusan supaya tidak mengelirukan pengguna tadi untuk memilih. Dan juga alasan-alasan lain yang boleh menyokong kepada alasan tidak setuju tadi. Baik, untuk soalan C tadi, kita balik kepada soalan. Mengapa Encik Azam membuat keputusan sedemikian? Siapa dia Encik Azam ni tadi? Encik Azam adalah adiknya kepada Encik Buhari. Dan dia hanya ingin menyertai perniagaan ini dengan menyumbangkan modal sahaja. Nak jadi rakan kongsi, tapi buat keputusan untuk menyumbangkan modal sahaja. Jadi dia tukar nama kepada Lia Laya Bersaudara. Jadi soalannya tadi, mengapa Encik Azam tadi buat keputusan sedemikian dan markahnya 5? Baik. Kerana memandangkan tadi adanya pernyataan yang menyatakan bahawa dia hanya ingin menyumbangkan modal. Maknanya dia nak jadi rakan kongsi tapi hanya ingin menyumbangkan modal, maka dia sebenarnya ingin menjadi rakan kongsi lelap. Sebab dia hanya ingin menyumbangkan modal saja. Tapi dalam masa yang sama dia masih boleh menikmati keuntungan perkongsian, 1 markah, boleh periksa rekod dan akaun perniagaan, boleh tumpukan perhatian kepada pekerjaan asalnya, tidak minat kerja pengurusan, dia tak perlu urus perniagaan. Maknanya huraian 1 markah maksimal 5. Maknanya kita tahu bahawa Encik Azam ini ingin menumpukan pada pekerjaan asal dia, tapi dia hanya ingin menyumbangkan modal. Dan ini kita kenali sebagai rakan kongsi lelap. Kemudian soalan D tadi, ada bertanyakan tentang apakah trend. Apakah trend perniagaan LLE bagi tempoh 3 tahun tersebut. Markahnya 2. Trend. So di mana kita nak tengok trend ini, calon kena tengok pada jadual ataupun pada graf target jualan dan juga jualan sebenar. Jualan sebenar yang warna merah, maka kita dapat lihat kalau target memang biasa kita akan letak target semakin meningkat. Tetapi jika dilihat pada jualan sebenar, graf warna merah ni daripada 2015 ke 2016 ke 2017 dia semakin menurun. So kita tengok trend untuk D. Trend tingkat jualan menurun. Bila trend jualan menurun, maka aktiviti atau operasi perniagaan juga semakin menurun. Jualan berkurang. Dia berkait dengan aktiviti operasi menurun, jualan berkurang, maka tidak mencapai target jualan yang diletak graf warna biru tadi. So di sini maksimal 2 markah. Yang penting trend tu mesti cerita dulu.
trend daripada graf tadi. Dan yang terakhir, soalan bertanyakan tentang jelaskan tindakan lain yang dimaksudkan oleh Encik Buhari bagi mencapai target jualan. Okay, ini soalan berbentuk kebat dan lebih kepada respon terbuka, 5 markah. Jadi calon bolehlah mencadangkan apa yang boleh dilakukan. Okay, contoh kalau kita tengok cadangan jawapan di sini dengan menghadiri latihan. Tadi kan kita dalam keadaan tidak mencapai target jualan. Menghadiri latihan bagi khusus, okay? Menggalakkan kreativiti kepada pekerja, inovasi pekerja, mesin diselenggara dengan secara berjadual, berkala, okay? Ada disebut tentang mesin di kilangnya tadi, menaik taraf mesin, peralatan TMK, mengeluarkan kek sendiri, sebab tadi dia cerita tentang perkhidmatan menjual kek. Maka dia bukan mengeluarkan sendiri, jadi boleh dicadangkan supaya dia mengeluarkan kek sendiri. Menambahkan ruang operasi, penambahan bilangan pekerja, lantik pakar atau konsultan, menjemput rakan kongsi nominal. Okay? Rakan kongsi yang memang ada imej dia yang tersendiri, yang dapat meyakinkan pengguna. Okay? Okey, jadi itu contoh ataupun cadangan bagaimana calon-calon boleh menjawab soalan untuk kajian kes. Baik, sebelum cikgu akhir, kita tengok dulu. Okey, cikgu ada tawaran pakej-pakej menarik, okey, untuk anak-anak calon SPM buat pilihan. Okey, cikgu kita tengok sepintas lalu. Okey, sekiranya calon meletakkan target untuk menjadi calon cemerlang, okay, untuk mata pelajaran perniagaan. Tengok cikgu punya dialog tu pun, nak ke nak? Tak boleh kata tak nak. Nak ke nak? Okay, kalau nak untuk jadi calon yang cemerlang, okay, ini cadangan. Okay, cadangan. Bukan cadangan, maknanya paling kurang yang perlu calon dapat. Okay, contoh di kertas 1, 40 markah, kena ada 40 soalan, 40 markah. 36, katalah calon betul 36, okey, wajaran 20%, maka 36 per 40, wajaran 20 tadi, calon akan dapat 18. Kertas 2 ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A 5 soalan 50 markah tadi, calon dapat 38. 2 soalan 30 markah, calon dapat 16. Dan bahagian C 20 markah, calon dapat separuh. Okey, daripada soalan kajian kes tadi dapat betul separuh, 10 markah. Jadi wajaran 60 tadi, 60%, calon memperolehi 38%. Baik, untuk kertas 3, kerja khusus. Okey, cikgu anggap anda adalah calon yang mengikuti kehendak soalan dan juga menepati semua senarai semak yang diberi oleh guru mata pelajaran anda, dan anda diberi markah 20 per 20, maka wajaran 20%, anda akan dapat wajaran penuh 20%. Jika dijumlahkan, okay, 76%, maka anda akan dapat memilih pakej cemerlang A tadi. Okay, mungkin di peringkat dalaman 80 baru A, tapi mana tahu kita doakan supaya di peringkat peperiksaan sebenar nanti 76% ini calon sudah dapat solid A. Maknanya kalaulah peratusannya lebih tinggi, maka calon lebih perlu meletakkan target yang lebih tinggi, terutamanya di bahagian kertas 2 lah. Baik, okey, ini bagaimana untuk dapat 38 76 tadi. Okey, untuk tahap sederhana, boleh ke tak boleh? Was-was ni, sederhana. Kadang-kadang rasa boleh, kadang-kadang rasa tak boleh. Okey, jadi kertas 1 22 per 40, kertas 1 22 per 40, 11%. Kertas 2 24, 13 7, jadi totalnya 26%. Okey, wajaran daripada 60 tadi. Dan kertas 3 17, okey, buat tapi ada yang tak lengkap, maka cikgu bagi 17. Jadi 17%, maka dapat 54. So 54 ini kategori C. So kalau tengok C ini 24 per 50 dan 3, maknanya kertas 2 ini memainkan peranan. Sebab kalau tengok di sini markah 10 tadi, calon ini dapat lebih kurang separuh. Okey. Okey, di C sahaja.
Tapi sekiranya calon ada yang menganggap tak pernah lulus lagi, okey, susah sangat nego, perniagaan ni susah tapi ada target untuk lulus. Okey, apa yang perlu calon perhatikan di sini? Okey, katalah kertas 1 dapat separuh betul daripada 40 soalan, maka 10% daripada 20, 18 daripada 50, 8 saja, okey. Daripada 30, 4 markah untuk kajian kes tadi, okey, dapat 18% daripada 60 dan kertas 3 dah buat sehabis baik 15/20, 15%. Baik, jadi bila ditotalkan di sini dengan seminima ini markah di kertas 2, calon sebenarnya sudah pun boleh lulus. Okey? Jadi cikgu tanya anak-anak pilih yang mana, maka cikgu sudah cadangkan target untuk markah bagi setiap pecahan soalan. Jadi terpulang kepada anda untuk memilih pakej yang mana, dan tentunya semua cikgu mengharapkan supaya semua calon memilih untuk berada di pakej yang cemerlang. Baik, sebelum cikgu akhiri, fokus pada kegagalan, anda akan gagal lagi. Fokus pada kejayaan, anda akan berjaya. Emosi yang membahayakan diri, ketakutan akan lemahkan buah pinggang, tekanan atau stres akan lemahkan hati dan otak. Elakkan perkara-perkara ini untuk kebaikan dan juga kesihatan. Baik, cikgu rasa itu saja perkongsian untuk siri yang kedua ini. Cikgu doakan semoga semua calon bagi mata pelajaran perniagaan SPM akan dapat menjawab peperiksaan SPM nanti dengan jayanya dan semoga sukses. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.